Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Jumaat 28 hari bulan 1 2022 bersamaan dengan 25 Jumadah Akhirah 1443, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir Suratul Sad. Surah Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23. Surah ini mengandungi 88 ayat yang pendek-pendek. InsyaAllah dalam muqaddimah ini kita baca 3 ayat saja. Kemudian kita pergi kepada intisari muqaddimah surah, pengenalan tentang surah ini insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, buka surah Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 986. 986. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. 3 ayat je kita baca sebab kita ada muqaddimah. Para pelajar tengok kepada muqaddimah kita tu. Muqaddimah surah Sad. Muqaddimah surah Sad, tafsir pimpinan, muka surah 985. Surah ini diturunkan di Makkah. Tuan Syekh pimpinan dia mula dengan Makki wal Madani. Surah ini diturunkan di Makkah. Kata di ulama, naqala al-ijma' ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai di kalangan ulama tafsir menukilkan ijma' ulama bahawa surah Sad makkiyatun. Di antara yang menukilkannya Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Atiyah, Ibnul Jauzi, Qurtubi, Fairuz Abadi dan lain-lain. Itu dari sudut Makki Madani. Kemudian surah ini mengandungi 88 ayat. 88 ayat. Dinamakan Suratul Sad. Surah ini dimulai dengan satu huruf, harf wahid, Sad. Sebab apa? Kenapa nama Sad? Sebab apa? Sebab nama dia
permulaan surah dia, liftitahiha biha. Allah Ta'ala mula surah ini dengan kalimah, dengan huruf Sad. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah, sumiyat fil masahif, telah tertulis di lembaran-lembaran Al-Quran dan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sunnah, athar daripada salafus saleh, surah ini nama dia Sad. Sebagaimana disebut dengan huruf Sad. Sad, apa makna Sad? Sekat, menyekat. Boleh belajar. Sadda yasuddu, menyekat, menghalang. Sebab apa dia sekat? Kenapa dia halang? Tengok dia sampai ke akhir perbincangan nanti. Kenapa surah ini nama dia Sad? Nama dia Sad. Kenapa? Ataupun kita panggil bapa. Kenapa dengan bapa tu? Tengok dalam pimpinan. Dinamakan suratul Sad kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan huruf yang tersebut, yang dialah sahaja yang mengetahui maksudnya. Apa sebab Allah Ta'ala bawa huruf Sad? Wallahu alam. Tapi dari sudut makna dan isi kandungan dia memang ada orang panggil isi dia sebab menyekat. Sadda makna sekat. Tapi tajuk sebenar kenapa Allah Ta'ala namakan dia Sad, ulama tafsir kata wallahu alam, itu yang terbaik. Kalau kita duk korek cari pun tak jumpa. Tapi dari sudut makna Sad makna sekat. Tanda pelajar kenapa dia sekat. Baik. Kandungan surah ini menegaskan soal tauhid, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya, serta kebenaran hari akhirat dan balasan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang engkar. Kita atas dunia ni dua ya. Sama ada orang itu beriman atau engkar. Beriman secara zahir dan batin, itu dia panggil mukmin. Beriman zahir saja, batin tidak, itu nama dia munafik. Orang Kelantan kata wak lolok, ya beriman, wak lolok, tapi tak beriman sungguh-sungguh. Hakikat ini dijelaskan berulang-ulang, terutama dalam surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Makkah, untuk membasmi fahaman syirik dalam segala bentuknya. Setelah menerangkan telatah golongan yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak hujah-hujah mereka, Allah Ta'ala menegaskan bahawa jawatan Nabi itu ialah limpah kurnia yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tak boleh kita minta, tak boleh usaha, dia adalah fadlun minallah. Dan tidak ada sesiapa pun yang boleh, yang berkuasa menyekatnya. Kalau Tuhan nak bagi, tak kira lah siapa dia, orang miskin ke orang kaya. Setengah puak kafir ni tak mahu, dia kata kalau hak miskin tak boleh jadi Nabi, kena kaya, kena hebat je. Allah kata jangan sampai nak halang aku punya kehendak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh golongan kafir yang menentangnya. Kerana kesudahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjaya mencapai kemenangan yang besar. Untuk memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menceritakan kisah nabi-nabi yang telah lalu, yang telah menerima berbagai-bagai ujian, tetapi mereka telah bersabar menghadapinya dengan tabah hati, dan akhirnya mereka telah berjaya. Dalam hal ini diceritakan secara khusus kisah Nabi Ayyub alaihissalam
dan kesabarannya menghadapi berbagai-bagai ujian yang berat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan mereka nikmati pada hari akhirat kelak, dan keadaan orang-orang yang kufur ingkar serta azab seksa sengsara yang akan mereka deritai. Hakikat ini ditegaskan berulang-ulang supaya orang yang beriman bertambah kuat imannya dan bertambah pula mengerjakan amal bakti dan supaya orang-orang yang ingkar segera insaf dan bertaubat. Setelah menerangkan bahawa tujuan Al-Quran Al-Karim diturunkan ialah untuk dipahami kandungan ayat-ayatnya serta diamalkan, bukan hanya dibaca sahaja atau diperlagukan sahaja, maka surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada golongan yang menentangnya bahawa ia tidak meminta kepada mereka sebarang upah bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, dan bahawa Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh umat manusia, dan bahawa mereka akan mengetahui kebenaran perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Itu dalam mukaddimah pimpinan. Baik, kita simpulkan mukaddimah ini dari tafsir Muharrar. Jadi dia kata maqasidus surah, objektif surah ini secara keseluruhannya iaitulah iqamatul dalil, iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi wa qudratihi, nak menegakkan dalil tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Satu, wa ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam, benarnya apa yang diajar, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa annal ba'tha haqqun, bahawa dibangkit semula itu benar. Jadi orang manusia ni gitu ya dia. Kalau tak percaya ke bangkit semula, dia pun tak percaya juga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ar raddi ala syubhatil musyrikin, serta nak menolak, menepis sebarang keraguan, kekeliruan, kecelaruan yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir musyrikin. Dari sudut isi kandungan surah secara bernombor, tulis pelajar, min ahammi mawdu'ati hadhihi surah, di antara isu yang penting yang disebut dalam surah ini, yang pertama, bayanu mauqifil musyrikin, menyatakan sikap orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kenabian Nabi dan ajaran tauhid yang dibawanya. Yang kedua, tasliyatur rasul, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang ditimpa ke atas baginda oleh puak-puak kafir. Dengan cara Allah Ta'ala sebut kisah-kisah umat yang terdahulu juga telah membohongi, menentang Nabi dan Rasul-Rasul mereka, maka dengan itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Yang ketiga, hikayatu qissati Daud. Dalam surah ini Allah sebut cerita Nabi Daud dan anaknya Sulaiman alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Ayub alaihi salam dan ujian bala yang ditimpakan ke atasnya dan betapa sabarnya Nabi Ayub. Yang kelima, sana'ullahi ala anbiya'i, Allah Ta'ala puji beberapa orang Nabi dalam surah ini, iaitulah Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut beberapa perkara yang Allah Ta'ala sediakan
nikmat-nikmat bagi orang yang bertakwa dan bala bencana yang Allah Ta'ala sediakan kepada puak-puak taghut, puak-puak kafir dan para penderhaka daripada azab dan segala perkara yang berkait dengannya. Yang terakhir, zikru janibin min qissati Adam wa Iblis. Allah Ta'ala sebut juga sebahagian daripada kisah Nabi Adam dan musuh tradisinya, iaitulah Iblis. Itulah di antara 7 poin besar yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, yang kita akan tadabbur, kita akan perhatikan satu persatu insya-Allah sehingga tamat 88 ayat yang terdapat di dalam surah yang mulia ini. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada tafsir Al-Quran yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam ayat ini. Baik, dalam ayat yang mulia ini, Suratul Sad, boleh, Suratul Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini kita kena ingatlah, berapa kali dah kita ulang, berapa kali dah sudah kita bincangkan bahawa setiap kali permulaan surah maka di sana adanya apa? Adanya Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? Para pelajar, surah apa yang tidak disebut Bismillah? Surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Satu je. Jadi jangan lupa lah, jangan tukar. Maknanya dalam Al-Quran ada berapa surah? Semua surah berapa? Semua surah ada berapa? 114. Yang tidak ditulis Bismillah, yang ditulis A'udzubillah, yang ditulis di depan dia A'udzubillah minasyaitonir rajim, ada ke tak ada? Surah apa? Tak ada surah yang ditulis tapi dibaca. Kita kena ingat. Kita kena ingat para pelajar sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, semua permulaan surah kita minta A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua permulaan surah kita diminta supaya apa? Supaya apa? Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita baca bismillah. Andai kata kita baca di tengah-tengah ayat, tengah-tengah surah, maka ketika itu kita diminta baca apa pelajar? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita tidak lagi perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah. Baik. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Satu huruf saja dan dibaca penuh. Ingat molek. Satu huruf dibaca penuh. Sad. Sad, tengok nota di bawah. Dia kata Allah jua yang mengetahui akan maksud huruf sad. Allah saja yang tahu. Lihat penjelasan di nombor 7, mula-mula Al-Quran dulu.
di awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, Tuan Syekh kita telah pun huraikan apakah maksud huruf al-muqatta'ah. Dia panggil huruf al-muqatta'ah yang Allah SWT mulakan beberapa surah dalam Al-Quran ini dengan huruf al-muqatta'ah. Maknanya huruf yang terpotong, dibaca secara potong tapi ditulis sambung. Tapi sad tak ada sambung kerana satu huruf je, sad. Cuma dari sudut makna lafaznya sad dengan makna menyekat. Sad dengan makna apa? Dengan makna menyekat. Wal Qur'ani dzikr. Demi Al-Quran. Tengok ni pelajar. Demi Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Wal Al-Qur'ani dzikri. Tulis pelajar. Ulama tafsir kata uqsimu bil Quran zi syaraf. Az-zikri dengan makna zi asy-syaraf, yang mempunyai kemuliaan. Makna zikri itu. Mana pelajar yang ada tulis. Al-wal Qur'ani zi zikri, Al-Quran yang mempunyai kemuliaan. Satu, itu sifat Quran. Az-zikri dengan makna al-azimil qadr, besar kedudukan dia. Kalamullah kenapa tidak besar? Az-zikri dengan makna al-muzakkir lil ibadi bima hum anhu ghafilun. Quran juga memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah terhadap apa yang mereka lalaikan. Apa yang kamu lalai, apa yang kamu tak khabar, apa yang kamu tak sedar, maka Al-Quran itu memberi peringatan kepada kamu. Al-Quran itu memberi peringatan kepada kamu. Itu dia panggil Al-Qur'ani dzikri. Mana dzikri tiga makna. Tulis. Yang pertama asy-syaraf, Quran yang mulia. Yang kedua al-azimil qadri, Quran yang besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga al-muzakkir lil ibad, fungsi Al-Quran memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah yang lupa, yang lalai, yang lara, yang tak ingat. Quran memperingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa, jangan lalai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Allah kata, aku turunkan kepada kamu kitab, di antara fungsi dia memperingatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla, jangan leka, jangan lalai, jangan lara. Dan dalam ayat kita nanti, ayat surah Sad ini ayat 29, Allah Ta'ala sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turun kepada kamu penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur ayat-ayat dia. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya kamu orang yang punya pemikiran yang baik ingat sentiasa. Alhamdulillah, ayat ini surah Sad ayat 29. Jelas kepada kita fungsi Al-Quran. Ingat ya pelajar, apa dia fungsi Al-Quran? 3 perkara besar. Baik, kita tengok pula perangai puak-puak kafir. Apa dia sikap orang kafir terhadap Al-Quran? Bila dengar dia terima, atau dengar dia lawan. Ataupun bila Nabi baca Quran, dia kacau, dia ganggu, dia buat bising, buat huru-hara, macam-macam buat. Tengok ayat 2. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Balil ladzina kafaru,
orang-orang yang mengingkari kerasulanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkar dengan kerah kepala, engkar dengan kerah hati, tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan makrifah. Lawan bodoh, orang panggil. Lawan dengan bodoh. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong, angkuh, dan suka menentang kebenaran. Tengok nota di bawah. Setelah menerangkan kebenaran Al-Quran, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap kaum kafir yang musyrik, syirik, yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang menegaskan dasar-dasar tauhid. Jadi dasar tauhid Al-Quran bawa, puak kafir pula menentang, berlawan dengan dia. Kita kata inilah perkara yang menyusahkan kita, menyusahkan mereka di akhirat esok. Atas dunia ni nampak gedebe, nah, nampak something, nampak hebat, gah boleh lawan, tapi esok mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat berbahaya. Baik, kata ulama tafsir, innama lam yantafi'il kafiruna bil Quran. Kenapa puak kafir tak boleh manfaat daripada Quran? Kenapa? Tulis ni pelajar. Kenapa tulis? Soalan dia. Kenapa geng-geng kafir tak dapat manfaat daripada Quran? Al-Quran turun dengan bahasa dia, bahasa Quraisy, bilughati Quraisy. Abu Jahal dengar dia faham, Abu Lahab dengar dia faham. Abu apa lagi? Segala Pak Abu boleh faham belaka. Kenapa mereka menolak? Tulis jawapan dia, li'annahum fistikbar, kerana mereka sombong, itu punca besar. Wa anafah wamtina'i, dan orang panggil keras hati, tidak mau mengambil manfaat daripada Al-Quran dan tidak beriman dengan dia. Kerja dia je nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja dia lawan Nabi, buat tuduhan-tuduhan macam-macam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu mereka tak dapat manfaat daripada Quran. Kita orang beriman percaya kepada Quran, tapi kadang-kadang ada juga tak dapat manfaat daripada Quran. Nak baca Quran pun belum pandai lagi. Orang suruh belajar, malu, saya dah tua. Siapa cakap tua malu? Berapa ramai orang di kalangan sahabat yang masuk Islam, umur dia sudah tua, baru belajar Quran, tidak jadi malu, dan mereka sempat lagi menjadi sahabat yang besar, ataupun orang yang kemudian masuk Islam kemudian dan akhirnya menjadi tokoh ulama yang hebat. Kita mencari alasan. Baik, apabila puak kafir dikerah kepala, tak dengar kata, sombong, angkuh, maka pada ketika itu Allah Ta'ala sebut supaya kamu beringat, kamu berhati-hati, kamu ambil langkah berjaga-jaga. Ambillah pengajaran daripada umat dulu. Tengok ayat yang ketiga, Allah kata apa? Kam ahlakna min qablihim min qarn fanadaw wa la tahina manas. Tidakkah mereka menyedari berapa banyak, berapa ramai umat-umat yang engkar yang terdahulu dari mereka kami binasakan. Mu tak tengok orang dulu, mu tak kelih orang-orang zaman dulu, Fir'aunnya, Qarun, Namrud, segala jenis penyagak-penyagak dunia dulu sudah binasa. Lalu mereka meminta pertolongan melepaskan azab, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri daripada azab. Tak nak buat apa dah. Dia kata tak nak buat apa. Maka Allah Ta'ala peringat di sini, ma'aksara ma'ahlakna, berapa ramai orang manusia yang telah kami binasakan daripada umat yang mendustakan rasul-rasul mereka sebelum Quraisy, sebab mereka kufur, mereka mendustakan rasul-rasul mereka,
dan menyalahi kitab Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu tak ada faedah lagi. Mereka nak apa? Nak insaf, nak sedar, maka tak ada faedah. Apa faedah lagi mau nak buat? Faedah apa lagi? Kita sudah tamat perbincangan, kan? Kita punya sudah tamat kita punya ayat, sudah tamat kita punya tempoh untuk bertobat, sudah tamat tempoh untuk insaf, sudah tamat tempoh untuk beriman. Alhamdulillah, itulah 3 ayat yang ringkas yang dapat kita belajar. Maka di sini kita pergi kepada 5 faedah daripada ayat 1 hingga 3 ini. Tulis pelajar. Al-fawaid al-ilmiyah wa tarbawiyah. Faedah dari sudut ilmiah dan juga faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, perhatikan awal surah. Ta'ammalis surah As-Suwar. Kita cuba perhati surah-surah yang Allah Ta'ala mula dengan huruf 1. Berapa surah ada dalam Quran Allah Ta'ala mula dengan huruf 1? Nih, Sad, lagi Qaf, apa lagi? Nun, wal qalami, lagi? Bunyi biar jelas lah baru boleh. Maknanya kita perhati surah-surah yang Allah Ta'ala sebut permulaan dia dengan 1 huruf. Macam surah ni, Sad. Maka kalau dalam surah tu Sad 1 kalimah, tapi kalau kita baca penuh Sad, Sadda yasuddu makna menyekat, menghalang. Kita perhatikan dalam surah ini. Dalam surah ini, surah Sad ini ada beberapa bantahan daripada puak kafir yang cuba nak sekat orang daripada Quran. Tulis yang pertama, bantahan kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aja'alal alihata ilahan wahidan. Tengok dalam ayat 5. Bermula daripada ayat 5. Aja'alal alihata ilahan. Muhammad, Tuhan banyak-banyak ni nak jadi satu. Satu, itu bantahan. Kemudian ikhtisamul khasmaini. Berlaku 2 perbalahan, 2 orang yang berkelahi di hadapan Nabi Daud alaihissalam. 2. Kemudian Allah Ta'ala sebut perbalahan di antara ahli neraka, dalam neraka. Kemudian ikhtisamul mala'il a'la fil ilmi. Para malaikat juga ada perbincangan tentang ilmu sama-sama mereka. Kemudian mukhasamatu iblis. Iblis lawan arahan Allah Ta'ala bila Tuhan suruh sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Kemudian iblis sekali lagi berbantah, lawan tentang bagaimana mereka nak binasakan anak Adam. Mereka bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan binasakan seluruhnya anak Adam. Maka falyata'ammal labib al-fatinu, orang yang cerdik, orang yang bijak boleh perhatikan suratul Sad. Banyak berlawan dalam surah ini dengan puak kafir. Itu di antara salah satu daripadanya. Baik, yang kedua, faedah yang kedua, balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran. Puak kafir la yaskutun, mereka tidak diam. Bukan kata dia kafir dia diam, la. Kafir angkat kepala, lawan, engkar, sombong, dan mereka cuba untuk menyekat orang lain daripada agama Allah. Li'annahum fi syiqaqin daim. Fi syiqaq, syiqaq ni maknanya menentang, lawan semua, lawan tetap lawan, kata orang sekarang ni. Jadi kafir kerja dia lawan.
Satu. Jadi dia lawan dengan apa? Tulis tanda poin yang kedua, lawan ma'al haqqi daiman. Puak-puak kafir berlawan dengan yang benar, sentiasa lawan dengan benar. Sama dia berlawan dengan Allah, arahan Allah, dia lawan dengan Rasul, dia lawan dengan pengikut Rasul, dia berlawan dengan orang-orang yang beriman sampai ke hari kiamat. Lawan tetap lawan. Maka ayat ini mengajar kepada kita jangan cuba-cuba berani menolak kebenaran. Sebab apa? Orang yang tolak kebenaran itulah puak-puak kerak kepala, puak kafir nama dia, puak-puak kafir. Baik. Berapa dah kita? Kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Berapa ramai dah orang-orang yang telah kami binasakan daripada umat yang terdahulu. Jawab dianya annat takzib bir rasul, ramai. Kumpulan yang mendusta ajaran Nabi, ramai. Daripada dulu lagi sampai ke hari kiamat ni ramai. Maka sebab-sebab kebinasaan orang dulu, apa sebab dia? Apa sebab dia? Sebab takzib, mendustakan ayat-ayat Allah. Walaupun dia ramai, Allah binasakan. Tulis kita pelajar, ramai tak semesti betul. Ramai bukan tanda kebenaran. Nah, kita ni kita kata kalau orang ramai kita ni, kalau orang ni bercakap ramai orang dengar, oh tu hebat tu. Tak semesti. Mungkin dia kaki kelentung, dia pandai bercakap, orang dengar. Orang jual ubat apa orang dengar tak? Penuh di pasar pagi. Pakat duk likur orang jual ubat, boleh je. Kita kata itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Baiklah. Berapa dah kita? Tiga. Yang keempat, kam ahlakna min qabli. Ayat yang sama. Ayat ini tahzir, memberi amaran keras. Memberi amaran keras kepada orang yang menentang Allah, menentang Rasul, bahawa Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk membinasakan mereka. Tak kira siapa mereka. Kalau nak kata orang kuat, Fir'aun lagi kuat. Nak kata orang kaya, Qarun lagi kaya. Tapi di mana mendiang-mendiang itu sekarang? Fir'aun dalam laut, sudah mati. Mayat dia dikantar balik. Fir'aun sekarang ni, mayat dia menjadi tontonan. Seluruh dunia orang melawat tengok Fir'aun. Negeri kita pun ada pameran Fir'aun. Sepatut orang pergi menangis tengok. Inilah contoh ikon makhluk jahat yang derhaka kepada Allah. Pakat pergi ambil gambar selfie, sengih-sengih suka dekat Fir'aun. Apa cerita kita ni? Dah. Qarun di mana sekarang? Dalam masih lagi ditelan oleh bumi. Kenapa kita tak ambil pengajaran? Kenapa tak ambil pengajaran daripada kesombongan ini? Maknanya sombong, besar, tidak menghalang kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, Allah sebut fanadaw wala tahina manas. Mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak berfaedah. Ada faedah menyesal? Orang kita dua tempat manusia yang tak ada faedah menyesal. Tanda ni pelajar. Ketika datangnya malaikat maut. Beriman ketika itu tak beriman. Fir'aun bila bak air laut, dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Allah kata al-ana, sekarang Fir'aun baru ni kau sombong. Tenggelamlah Fir'aun dengan kafir dia. Kata apa? Orang yang kita sendiri, kita orang beriman. Kalau tak taubat awal-awal, bila mari masa nak mati baru nak taubat, terima? Tak terima. Jadi kita kena ingat. Fanadaw wala tahina manas. Bila datangnya azab Allah, tidak ada siapa yang boleh selamat, tak ada siapa boleh lepas. Dan pintu taubat itu diterima ketika kita masih boleh buat pilihan. Tanda. Taubat itu diterima ketika kita masih membuat pilihan.
Tapi kalau sudah sa'atul ghalabah, sa'atul ittirar, pada waktu itu tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Macam Fir'aun yang tenggelam. Ada pilihan? Tak ada pilihan. Siapa lagi? Contoh-contoh yang lain. Jadi pada waktu itu, waktu tak ada pilihan, maka taubat tidak diterima. InsyaAllah para pelajar sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip secara ringkasnya dalam ayat 1, 2 dan 3 surah As-Sad. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang keempat dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.